Hai, kami dari kumpulan N dan kumpulan kami akan membentangkan tentang ekonomi digital. Untuk pengetahuan semua, ekonomi digital adalah satu kemudahan kepada masyarakat yang menjalankan perniagaan mereka secara atas talian. Justru, terdapat pelbagai platform di mana peniaga-peniaga tersebut dapat menjalankan perniagaan mereka di sosial media seperti Shopee, TikTok, Lazada dan sebagainya. Dengan adanya platform tersebut, perniagaan tersebut dapat memperluaskan produk mereka ke pasaran luar dan juga melibatkan perniagaan antarabangsa seperti import dan ekspor. Selain itu, perkembangan ekonomi digital tersebut dapat membantu ekonomi negara dengan mengembang lebih luas dan juga melibatkan persetujuan antara negara-negara lain. Dan untuk menjalankan aktiviti perniagaan tersebut, usahawan tersebut hanya memerlukan gadget seperti handphone dan komputer. Seterusnya, usahawan tersebut hendaklah mempunyai idea untuk mengkomersialkan produk mereka ke pasaran secara atas talian. Di samping itu, perniagaan atas talian wujud persaingan antara peniaga-peniaga lain untuk menarik pelanggan. Seterusnya, saya akan memberikan kepada kosmet saya untuk menjelaskan lebih lanjut. Dengan pengembangan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK), teknologi ini memberi kemudahan kepada orang ramai, tapi juga membawa risiko keselamatan. Bila disebutkan risiko keselamatan, kebanyakan orang akan mengingat seragam dalam talian. Serangga dalam talian merujuk kepada cubaan melanggar undang-undang, merosakkan atau mendapatkan aset tanpa kebenaran. Contohnya, perisian berbahaya. Perisian berbahaya termasuk virus, trojan, perisian berisik dan lain-lain yang boleh melaksanakan tindakan jahat di dalam komputer pengguna, seperti mencuri maklumat peribadi, merosakkan fail, atau menggawal jauh komputer. Ini juga boleh mengakibatkan risiko pengingkapan privasi individu. Selain itu, penjenayah juga menggunakan sosial media untuk menyebarkan maklumat palsu dan desa-desu, menyesatkan orang ramai dan memberi kesan negatif. Ini menjadikan platform sosial media sebagai tempat pengganasan dan pengakuan dalam talian, seperti komen jahat, ancaman, dan seragam peribadi. Masalah-masalah ini juga boleh menyebabkan masalah kesihatan mental seperti kebimbangan, kepanikan, dan kemurungan. Seterusnya, isi kedua, kita sudah semestinya tahu bahawa kebaikan daripada ekonomi digital dapat meningkatkan lagi dari segi ekonomi dalam negara. Dari sudut pandangan saya, ekonomi digital adalah aktiviti ekonomi yang dijalankan menggunakan teknologi digital seperti internet untuk membantu dalam meningkatkan lagi proses bisnis ataupun perniagaan secara dalam talian. Ekonomi digital juga mengaitkan pertukaran data intensif dan memberi banyak manfaat kepada teknologi seperti kecerdasan buatan iaitu AI. Ekonomi digital sering diandalkan dalam bidang perniagaan secara dalam talian sebagai alat pengiklanan dan sebagainya. Oleh kerana ekonomi digital ini semakin maju, dari tahun ke tahun, kita di Malaysia dijangka akan meningkat sebesar RM325 bilion pada tahun 2030. Ianya mampu mencecah kepada 30 bilion Amerika Syarikat atau sebanyak 140 bilion ringgit Malaysia menjelang tahun 2025 menurut laporan yang dikeluarkan. Menurut laporan berkata, lonjakan ekonomi digital adalah dipacu kepada pemulihan dalam sektor perjalanan negara. Perkembangan ekonomi digital ini akan terus-menerus meningkat dan ianya dijangka akan mencecah kepada 100 bilion Amerika Syarikat tahun ini.
Pertumbuhan itu sebanyak 8 kali ganda dalam tempoh 8 tahun yang lalu. Definisi ekonomi digital adalah berbeza pada peringkat global. Sejak akhir tahun 1990-an, pelbagai entiti termasuk institusi akademik dan organisasi antarabangsa telah memperkenalkan konsep ekonomi digital. Meskipun tiada definisi yang universal, teknologi digital kekal sebagai ciri asas bagi mendefinisikan sebagai ekonomi digital. Antara kebaikan ekonomi digital yang perlu kita ambil tahu ialah dilihat pada masa kini, iaitu ibu bapa lebih terbuka dalam mendedahkan anak-anak kepada aktiviti berkualiti yang dijalankan secara dalam talian, contohnya seperti mengikuti kelas pengaturcaraan atau menyertai e-sukan. Pada masa yang sama, anak-anak pada masa kini juga lebih terkedepan dalam pelbagai sudut. Malah, menurut kajian daripada American Cornell University iaitu Tomo Kanaya, ia telah menunjukkan bahawa skor IQ kanak-kanak di zaman ini menjadi lebih tinggi berbanding generasi yang terdahulu. Antara fakta-fakta ekonomi digital yang perlu kita ambil berat adalah Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Kewangan iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ekonomi digital negara adalah satu daripada tonggak ekonomi utama Malaysia. Beliau juga berkata, pada suku tahun 2022, ekonomi digital memperoleh pelaburan sebanyak 15.7 bilion US dollar yang bersamaan dengan 73.24 bilion ringgit Malaysia bagi mengukuhkan statusnya sebagai salah satu sektor yang paling pesat berkembang. Selain itu, sektor yang digalakkan ini mempunyai potensi pertumbuhan yang besar dengan menawarkan banyak peluang dan penting dalam memacukan peralihan Malaysia kepada ekonomi digital. Bagi Belanjawan 2024 pula, ia direka untuk memacu pertumbuhan inovasi digital dan teknologi generasi yang akan datang untuk meletakkan Malaysia teguh di landasan untuk menjadi ekonomi yang dipacu inovasi, katanya. Kesimpulannya, kita tidak harus ketinggalan untuk menguasai kemahiran teknologi maklumat kerana bidang ini akan terus berkembang dari masa ke semasa. Di masa akan datang juga, sistem teknologi maklumat akan menjadi satu keperluan dalam hidup seharian manusia. Oleh itu, bagi memastikan wawasan negara untuk menjadi sebuah negara maju boleh direalisasikan dengan penguasaan dalam bidang teknologi maklumat. Akhir sekali, kita sebagai rakyat perlulah berganding bahu untuk menyokong usaha kerajaan dalam memperkasakan teknologi maklumat dalam setiap individu dan rakyat di negara ini. Wawasan ini juga adalah salah satu usaha untuk mengeluarkan rakyat Malaysia daripada kemunduran teknologi dan menjadikan rakyat di negara ini berfikiran maju dan tidak seperti katak di bawah tempurung.